His Royal Highness was greeted upon arrival at the National Disaster Management Centre by the Minister of Home Affairs, Yang Berhormat Pin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, who is the Deputy Permanent Core Chairman of the National Disaster Council and members of the Council. The meeting began with the recital of Surah Al-Fatiha and a Dua Slamat led by Awang Haji Adnan bin Haji Ahmad from the Fire and Rescue Department. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. His Royal Highness, in his opening sabda, pointed out that strong winds and flash floods which hit various areas of the Brunei Muara, Belait and Dutong districts recently had tested the efficiency and preparedness of the Council in handling disasters. These occurrences, His Royal Highness stressed, should be re-examined by having post-mortems and research in order to improve the existing guidelines, besides serving as a benchmark for the creation of a standardized comprehensive disaster management plan. Justru kesan serta pengajaran dari kejadian-kejadian tersebut setentunya mengalihkan perhatian kita tentang pentingnya untuk secara berterusan memupuk kerjasama strategik di kalangan agensi dan pihak berkaitan sebagai teras ke arah mewujudkan mekanisme penyelarasan serta usaha bersepadu yang efektif menjurus kepada pembentukan plan perancangan yang lebih tepat. Perkara ini adalah juga selaras dengan tujuan penubuhan majlis ini sebagai mempersiapkan tindakan bersepadu yang terarah di semua peringkat yang melibatkan peranan semua kementerian, khususnya agensi-agensi teras menurut situasi bencana. Pada waktu yang sama, fenomena sedemikian juga menuntut kita untuk meninjau semula keberkesanan serta kemampuan sebenar sistem dan rangkaian prasarana awam, jalan raya dan komunikasi yang sedia wujud. Setentunya kejadian-kejadian tersebut memberikan pengalaman di samping mendedahkan kekurangan serta kelemahan di dalam memastikan kelancaran misi operasi bencana kebangsaan bersepadu. Saya mengambil maklum bahawa Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan kini giat membuat perancangan latihan-latihan, bengkel-bengkel serta program bersepadu ke arah meningkatkan keupayaan dan kesediaan dalam menangani sebarang kemungkinan musibah. Ini termasuklah pengelolaan sistem pengurusan insiden, pengurusan risiko bencana di peringkat masyarakat, dan usaha-usaha penghindaran berbentuk kerohanian yang holistik. His Royal Highness suggested that trainings on tackling oil spills conducted by the National Oil Contingency Plan Management Committee should be extended to other related scenarios in order to enhance the preparedness level of the country in confronting any possibility. Jelasnya, usaha-usaha serta kegiatan sedemikian adalah signifikan dan perlu diteruskan, sesuai dengan peranan pusat sebagai agensi fokal dalam pengurusan bencana bagi negara ini. Di samping itu, pematuhan aspek-aspek perundangan yang menjurus kepada kehendak serta tanggungjawab yang diperuntukkan ke atas Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan serta pihak-pihak yang berkaitan di bawah Perintah Pengurusan Bencana Kebangsaan 2006 adalah wajib untuk diambil perhatian serius demi melihat keberkesanan fungsi dan peranan majlis ini. Antara lain,
penyediaan laporan tahunan di bawah bab 15 dan juga penyediaan rancangan pengurusan bencana kebangsaan atau plan rancangan induk di bawah bab 18 hingga bab 21 yang merupakan intipati utama kepada kelangsungan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada majlis ini di bawah bab 9. Dalam hubungan ini saya menyuruh supaya perkara ini hendaklah diambil perhatian serius oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan, khususnya dalam menyediakan laporan dan plan yang dikehendaki sebagai rujukan serta asas penilaian tahap kesiagaan dan keupayaan taktikal sebenar kita dalam menghadapi situasi bencana tertentu. The Minister of Home Affairs, as the Deputy Permanent Core Chairman of the Brunei Darussalam National Disaster Management Centre, in his briefing, among others, extended well wishes and appreciation for the concerned provision to the National Disaster Management Centre in achieving the objective of strengthening their capabilities to respond to any disaster in an effort to protect and maintain the welfare of the people in the country in facing unexpected disasters and challenges. All expenses, said Yang Berhormat, will be managed in prudence and will take into account the financial regulations. The acting director of the National Disaster Management Centre, Awang Abdul Walid bin Matasan, in his briefing, reported on the current developments and future plannings to be implemented by the centre. Sebagaimana disambahkan dalam carta menunjukkan bahawa jumlah kejadian bencana negara Brunei Darussalam bagi tahun 2007 hingga 2011 mengikut pengalaman operasi kejadian bencana yang paling kerap. The meeting of the National Disaster Management Council, which His Royal Highness chaired, is aimed at sharing reports and measures implemented ahead by the relevant agencies as a platform in tackling disasters in the country. Dan diikuti dengan operasi kejadian kebakaran hutan, kejadian tanah susur, angin kencang dan wabak influenza A H1N1 pada tahun 2009. At the conclusion of the meeting, His Royal Highness suggested that the Secretariat of the National Disaster Council and all stakeholders in the Council give thoughts on the main objective of establishing a National Disaster Management Plan or blueprint, one that is more systematic, better organized and more orderly. Pada waktu yang sama, ahli-ahli adalah disarankan untuk senantiasa memperlengkapkan keupayaan masing-masing dalam semua aspek, menghubungi pihak pusat bagi sebarang keperluan penjelasan lanjut atau urusan penyelarasan. Di samping membentuk jaringan kerja dengan pihak-pihak yang berkaitan agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya ke arah menjayakan peranan serta tugas majlis ini. Dalam kita giat mempersiapkan tindakan dan kesediaan dalam menangani situasi bencana, isu koordinasi dan kerjasama secara bersepadu haruslah juga senantiasa dititik beratkan sebagai jaminan kepada keberkesanan misi tindak balas yang diharapkan. Pengalaman serta pengajaran terdahulu dan pengalaman serta strategi tindak balas negara-negara yang menghadapi bencana perlu dinilai serta diberikan perhatian serius agar kerumitan atau kesilapan yang berlaku tidak terus berulang, yang mana boleh menjejaskan keupayaan dan kewaspadaan kita. Mitigasi kesan bencana berupaya menyelamatkan nyawa dan harta benda serta membantu kita untuk lebih bersedia secara mental dan fizikalnya.
After the meeting, His Royal Highness the Crown Prince took a tour of the Disaster Command Centre. His Royal Highness then consented to listen to a briefing on the centre's functions and the C4I system given by Superintendent Fire Rescuer Siti Mansur Juraini binti Haji Jini. The Disaster Command Centre, operating for 24 hours, is equipped with highly advanced and innovative systems such as the Critical Incident Management System, or CIMS, and the Interactive Text Response, ITR, for the purpose of monitoring and facilitating coordination and management of disaster operations. In efforts to build up capabilities and enhance efficiency in disaster management, the National Disaster Management Centre has taken necessary steps such as enhancement, empowerment and the addition of new software for the use of the Disaster Command Centre. Since the Disaster Order 2006 came into force, the National Disaster Management Centre was established to assist the Council to conduct or implement its responsibilities, advise and support the Council regarding issues related to disaster management, referred by the Council to the Centre, as well as carrying out other related duties arranged by the Council. At present, the National Disaster Management Centre is operated by 33 personnel, 23 of whom are members of the Fire and Rescue Department.